Allah, Allah, Rabbi huwa Allah. Yang dimaksudkan dengan sifat nafsiyah ialah sifat yang dibangsakan kepada nafsi. Nafsun makna diri. Jadi wujud ulama meletakkan dalam kategori nafsiyah. Sebab apa? Sebab madlul wujud. Madlul makna benda yang ditunjuk oleh wujud ialah terus kepada nafs, pada diri, pada zat. Ya, kalau kita kata maknanya Muhammad ada, bila seorang menjawab ada, bila dia kata ada je, pemikiran kita terus fokus kepada mana? Batang tubuh dia. Batang tubuh tu dia panggil nafsun, diri. Itu sebab wujud dinamakan sifat nafsiyah. Sebab madlul dia terus pergi kepada diri zat. Diri zat dia panggil nafs. Nafsun makna diri. Itu sebab dinamakan nafsiyah, ay mansubun ila nafsi. Mana sifat ini dibangsakan kepada diri. Mana dia menunjuk terus kepada diri. Bersalahan sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni ialah sifat yang madlul dia menunjuk ke arah menafikan suatu, nafyu syai' li syai'. Nafyu syai' an syai'. Kita menafikan suatu daripada suatu. Contoh sifat salbiyah, kidam. Bila kita sebut kidam je, akal kita tidak pergi macam kita sebut wujud. Bila sebut wujud terus pada zat. Adapun kidam, kita akan sebut kidam, kita akan nampak ternapi satu perkara di satu perkara. Apa dia satu perkara? Ialah hudus, baharu. Ternapi, baharu. Di siapa? Di zat Allah Ta'ala. Bila kata kidam makna ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Kita sebut kidam maknanya ternapinya di zat Allah Ta'ala, dan sifat Allah Ta'ala itu ternapi apa? Adamus sabiq. Mana ketiadaan yang mendahului. Makna zat dan sifat Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Sebab dinamakan salbiyah, mansubun ila salbi. Dibangsakan kepada menolak, menafikan. Dengan makna ternapi. Bila kita sebut kidam, makna ternapi permulaan bagi zat Allah. Dengan bahawa zat Allah Ta'ala sedia, dia tidak didahului oleh ketiadaan. Kita sebut baqa', terus dia ternapi makna kesudahan. Bahawa zat Allah, dia ternapi kesudahan. Dia tidak akan kesudahan, dia kekal selama-lama. Kita sebut mukhalafah, ternapi mumasalah. Di zat dan sifat Tuhan tidak ada persamaan. Ya, kita sebut apa lagi? Sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Wahdaniyah. Disebut wahdaniyah, terus kita faham ibaratan an-nafi ta'addud. Menafikan bilangan. Bahawa zat dan sifat Allah dia tidak berbilang, dia tunggal. Itu sebab dinamakan dia 5 sifat. Wa khamsatu ba'daha salbiyah. 5 lepas daripada sifat nafsiyah dipanggil salbiyah. Sifat salbiyah ni makna dia apa? Menafikan satu perkara di satu perkara. Mana ternapi. Salbi makna menolak ataupun menafikan. Ternapinya barang yang tidak layak dengan Allah. Itu ringkasan dia lah. Yang ketiga, ma'ani. Ma'ani jamak di kalimah maknan. Maknan makna satu benda yang ada. Atau sebab sifat ma'ani dia ada 7. Kalau kita bilang kodrat, iradat. Bila sebut contoh satu, kodrah. Bila orang sebut kuasa je, akal kita akan nampak, akan faham bahawa apa dia, iaitulah sifatun wujudiyatun qa'imatun lizat. Mana sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala. Atau dipanggil sifat ma'ani. Benda yang ada pada zat. Kodrat, iradat. Ya, sebab ada macam sifat salbiyah tadi dipanggil sifat adami. Kalau sifat maknawiyah pula, sifat yang dibangsakan pada makna. Ya, ma'ani, satu makna, maknawiyah, maknanya sifat yang dibangsakan kepada ma'ani. Ya, maknawiyah tadi, itulah benda hal. Ya, maknawiyah ni benda hal. Kalau kita kata kudrat, maka di sana keadaan yang kuasa. Kaunuhu qadiran. Kalau iradat, maka akan ada kaunuhu muridan. Kalau ilmu, akan ada keadaan yang mengetahui. Dia panggil kaunuhu aliman. Itu maknanya ringkasan daripada ulama meletakkan kategorikan sifat tadi. Ya, iaitulah nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Itu ringkasan dia lah, secara ringkas di wallahu a'lam.